Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim, Rabbi tammim bi khair, Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat yang terdahulu sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, firman-Nya juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185, tadi 185. 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fi'il Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Quran menjadi petunjuk kepada semua umat manusia, menjelaskan daripada petunjuknya hukum ahkam peraturan, kisah-kisah nasihat pengajaran, dan Al-Furqan dapat membezakan di antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan bulan yang mulia, alhamdulillah. Hari ini kita memperoleh Ramadan dan kita telah berpuasa beberapa hari. Yang mana kemuliaan Ramadan, kewajipan kita berpuasa. Walaupun ada puasa yang wajib yang lain, seperti puasa nazar dan puasa kafarah, puasa bayar denda. Lebih khusus kita sebut puasa Ramadan yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang mukallaf dan digalakkan kepada mereka yang mumaiz, yang belajar berpuasa. Disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat muttafaqun alaih, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah tiba Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu, dirantai, diikat syaitan-syaitan.
Kebanyakan masyarakat kita memahami bila tiba Ramadan, hantu syaitan tak ada dah. Tak perlu takut lagi tengah malam nak ke masjid, lalu di tepi kubur. Tak takut dah. Dan apa yang kita lihat pada hari ini, bila bulan Ramadan, bila kata hantu syaitan tak ada sebab kena ikat, tetapi kenapa pula orang melakukan kerja maksiat? Ini persoalan. Macam seolah-olah sama dengan bulan-bulan yang lain. Padahal bulan Ramadan lain daripada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, bulan yang disebut sebaik-baik bulan. Bulan yang paling utama, bulan yang paling afdal, bulan yang paling mulia, Ramadan, dalam banyak-banyak semua bulan-bulan dalam Islam. Bahkan bulan Ramadan, bulan jihad, bulan bersabar. Banyak berlaku peperangan di dalam peristiwa-peristiwa dalam bulan Ramadan, seperti peperangan Badar. Bulan yang diizin berperang. Walaupun terdapat bulan mulia juga 4 bulan, sebab dia panggil Al-Ashharul Hurum, bulan-bulan haram, bulan yang dilarang berperang, macam bulan Rajab, bulan Zulqa'edah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Tak boleh berperang kecuali musuh menyerang, kita balas. Adapun bulan Ramadan ni bulan boleh kita berperang. Berperang maksudnya melawan musuh yang menguasai, cuba menguasai kita. Seperti jihad fardu ain yang berlaku di Palestin, umat Islam Gaza. Hari ini sedaya upaya memperjuangkan tanah air mereka, nak membebaskan Masjidil Aqsa. Maka terpaksa berperang berdepan dengan musuh. Maka bila kita katakan Ramadan itu hantu syaitan dah tak ada, tapi orang buat jahat juga, buat maksiat juga, buat kerja haram juga, main nombor ekor main juga. Sebab lagi-lagi nak raya, nak duit raya. Kenapa? Ya? Kenapa berlaku begitu? Ada setengah kita memahami berlaku sedemikian kerana macam disebut tadi, syaitan dah latih nafsu kita lama. Tempoh 11 bulan nak hadapi Ramadan. Ada kebanyakan mengatakan sedemikian. Dia bukan lantik satu dah, ada 14 cabang. Allahu Akbar. Ya. Cuma disebut pada kita, bila dikatakan dengan syaitan yang diikat, menurut Imam Al-Qurtubi, yang dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bila ditanya kepada Imam Al-Qurtubi, macam mana boleh keburukan, kejahatan, maksiat ni berlaku juga banyak di dalam bulan Ramadan. Maka jawab Imam Al-Qurtubi, jawapannya ialah yang dikatakan syaitan-syaitan itu dibelenggu bagi orang yang benar-benar berpuasa dalam keadaan puasanya terpelihara dari terpelihara syarat-syarat puasa itu, yang terpelihara adab-adabnya. Artinya mereka yang benar-benar berpuasa. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Atau juga dengan membawa maksud syaitan-syaitan yang dibelenggu itu tidak keseluruhannya, sebahagiannya. Dan juga diertikan, yang dimaksudkan sedikit jalan ke arah kejahatan-kejahatan itu. Apabila syaitan-syaitan dibelenggu, tak semua syaitan dibelenggu, bermakna kejahatan tu kurang, perkara ni sama sekali dapat dirasai. Juga termasuk faktor-faktor yang lain selain syaitan-syaitan itu, juga nafsu-nafsu yang buruk, adat kebiasaan yang buruk,
dan juga syaitan yang berupa manusia. Ini dia. Berlaku kejahatan itu banyak faktor-faktornya, terutama yang disebut secara jelas yang dimaksudkan adalah kerana syaitan-syaitan itu dibelenggu bagi mereka yang benar-benar berpuasa, menjaga syarat puasa itu. Walaupun bila kita mengatakan puasa itu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, syahwat di siang hari, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, itu kita puasa waktu itu. Itu dari sudut hukum fiqahnya. Dari sudut fiqahnya, ramai orang dia jaga itu, jaga perkara-perkara dari membatalkan puasa, dari sudut makan, minum, perkara-perkara batal puasa, syahwat, jima, sebagainya. Tetapi bagaimana pula dengan pahala puasa? Bukan sekadar menjaga dari sudut zahir secara hukum fiqahnya, tetapi juga jaga dari sudut perkara-perkara yang boleh berlakunya dosa, berlakunya maksiat. Maka bila puasa yang semacam itu, sama sekali syaitan dibelenggu terhadap mereka yang berpuasa dalam keadaan sedemikian rupa. Ini berdasarkan hadis yang disebut idza jaa Ramadan, apabila telah tiba Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu syurga, bermakna jalan-jalan ke syurga itu sangat luas. Bagi orang yang benar-benar puasa, yang jaga syaratnya, jaga adabnya, jaga pahala puasanya, maka jalan-jalan ke syurga itu luas. Banyak jalan-jalan ke syurga. Dan ditutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu neraka tertutup buatnya. Dan termasuklah syaitan-syaitan terbelenggu. Tak boleh kacau daun syaitan, tak boleh goda dia, kerana dia benar-benar berpuasa. Adapun orang yang dia berupa syaitan, atau nafsunya buruk, ataupun dah biasa dengan tabiat buruk, tabiatnya buruk. Kalau tak bulan Ramadan dah biasa dengan amal buruk, bila Ramadan terbau-bau, syaitan tak jalan tugas pun. Dengan dah terbiasa. Kalau dah biasa dengan main nombor ekor, lagi Ramadan lagi nak main. Sebab apa? Nak duit raya. Agaknya begitu. Berlaku perkara sedemikian kerana tabiat perangai yang buruk. Kalau dia tidak keluar daripada suasana yang buruk, faktor yang buruk, keadaan yang buruk, maka dia terus dalam keadaan di mana syaitan mengikat dirinya, syaitan membelenggu dirinya, syaitan menggodanya. Tetapi kalau dia nak selamat, dia kena cari jalan ke tempat-tempat yang baik. Kita ni nak baik, kena bercampur dengan orang yang baik, orang masjid, orang surau, ahli zikir, ahli ilmu, ulama'nya. Maka kita kena duduk di tempat yang baik, suasana yang baik, boleh jadi baik. Tapi kalau duduk di suasana yang tak baik, maka sangat sukar untuk diri seseorang itu nak berubah. Maka ini yang mesti kita faham. Maka kelebihan Ramadan kepada orang yang betul-betul puasanya yang menjaga syarat puasa, menjaga adab puasa. Disebut dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, yang mana beliau meletakkan riwayat itu di dalam kitab sahihnya. Awwalu'u rahmah wa awsatu'u maghfirah wa akhiru'u itqun minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, kasih sayang Allah, pertengahannya maghfirah, keampunan, penghujungnya bebas daripada api neraka. Walaupun keterdapatan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan Ramadan itu bulan keampunan, bulan dapat membebaskan diri kita
daripada api neraka Allah. Tak kira awal ke, tak kira tengah ke, tak kira hujung ke, tiap-tiap malam ada rahmat, tiap-tiap malam ada maghfirah, keampunan, tiap-tiap malam boleh membebaskan diri kita daripada api neraka. Tetapi menurut riwayat Ibnu Khuzaimah, dibahagikan awalnya rahmat, di tengahnya maghfirah, keampunan, di hujungnya bebas daripada api neraka Allah. Kita tak nafilah bila awal Ramadan itu masjid-masjid, surau-surau di malam awal malam Ramadan penuh masjid, penuh surau. Kita melaksanakan solat sunat tarawih. Kemudian bila pertengahan agaknya maghfirah, keampunan, dah rasa terampun agaknya, ramai tu jadi separuh. Ujungnya bebas daripada api neraka Allah. Terus AJK masjid je. Dengan pegawai masjid, Imam Bilal. Terus tak. Lagi-lagi patutnya terbaliklah, 10 malam akhir makin kuat ibadatnya. Sebab tu segala persiapan kita tak nafi, kita semua nak raya. Bila sebut Ramadan ni orang semua nak raya. Seeloknya dipersiapkan awal untuk raya tu, baju rayanya, apa sajalah. Dah siap awal. Jadi bila bulan Ramadan kita dah boleh tumpukan sepenuhnya untuk beribadat. Ini dia. Maka dijelas juga kepada kita di mana bulan Ramadan itu disebut dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, annan nafilata fi Ramadan ya'dilu thawabuha thawabal faridah wal faridatu fihi bisab'ina faridatan fi ghairihi. Bahawasanya amalan sunat, solat sunat di dalam bulan Ramadan menyamai pahalanya seperti amalan wajib. Dan amalan wajib pahalanya 70 kali lipat, kali ganda. Walaupun keterdapatan juga hadis yang menyatakan puasa ni Allah yang balas, tak terhingga, tak terhitung, tak tahu, Allah yang balas. Pintunya pun nama pintu Rayyan. Tapi disebut juga ibaratnya amal sunat itu macam amal wajib. Amal sunat ni amal yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Namun kelebihannya tak setanding dengan amal wajib. Buat amal wajib ni dia tiket dia, lesen dia. Ibarat orang yang belajar tinggi, belajar sampai Universiti Al-Azhar, belajar sampai Universiti Oxford, tinggi belajar. Kecil-kecil lagi ibu bapa dah duduk sana, dia sekolah sana, belajar sampai Oxford, belajar sampai Al-Azhar. Balik pulang ke Malaysia, nak masuk kerja kerajaan, perkhidmatan awam. Lalu bila nak masuk kerja, tunjuk sijil apa, tak lepas. Kerana apa tak lepas? SPM tak ada. Terpaksa ambil paper Julai. Sebab nak perkhidmatan awam di Malaysia, SPM jadi wajib. Kalau kita belajar universiti pun, kena ambil SPM. Itu perkhidmatan awam lah. Kerajaan. Swasta tu lain. Maknanya, nak kata macam mana, syarat yang wajib itu lepas dulu. Baru amal sunat itu dikira. Kita tak nafilah solat sunat tarawih. Memang ganjaran baik lah. Baca Quran, zikir, wirid. Tapi yang wajib tu bagi selesai. Baru amalan-amalan yang sunat itu lepas. Walaupun kadang-kadang amal yang sunat itu memastikan kita masuk ke dalam syurga Allah. Tapi syarat yang wajib itu mesti buat. Dan amal wajib umpama 70 kali lipat, kali ganda. Ibarat sembahyang 1 rakaat macam 70 rakaat sembahyang. Ini kelebihan dalam bulan Ramadan. Termasuk sedekah dalam bulan Ramadan adalah sebaik-baik sedekah. Dalam riwayat At-Tirmizi disebut, ditanya kepada Nabi, apakah sedekah yang paling afdal? Manakah sedekah yang paling afdal? Lalu Nabi menjawab, sedekatun fi Ramadan, sedekah di dalam bulan Ramadan.
Sedekah di dalam bulan Ramadan ni masya-Allah kelebihan dia, walau sikit kita bayar tu banyak gandaan, lipat ganda pahala sangat banyak. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni digalakkan kita bersedekah. Bila kata dalam bulan Ramadan digalakkan kita bersedekah, mesti ada bajet persediaan kita menghadapi Ramadan. Dah Ramadan pun mesti bajet tu keluarnya besar, belanjanya besar. Masjid surau belanjanya besar, dalam keluarga belanjanya besar, semua kena besar, kena lebihkan. Kalau kita nak bagi duit raya, kita tak nafilah bila hari raya kita sibuk bagi duit raya pada kanak-kanak tu, tak apalah, tak jadi masalah. Cuma ada yang kita nak bagi duit raya dengan jumlah yang besar. Kita bagi kepada orang tua kita, atau atuk nenek ke, atau atuk-atuk saudara ke, atau yang masih hidup lah, orang tua yang masih hidup. Maka kita nak bagi jumlah yang besar duit raya. Elok kita beri pada bulan Ramadan, 10 malam akhir tu ambil peluang. Hari ni pun zaman senang, boleh transfer aja bank kan. Bagi jumlah yang besar pada orang yang kita sangat kasih, orang tua kita ke apa ke, adik-beradik kita ada yang dah tua ke, yang kita nak bagi duit raya, kita bagi dengan jumlah yang besar. Duit rayanya bagi dalam bulan Ramadan, 10 malam akhir tu. Masya Allah, kalau kena malam tu, malam Lailatul Qadar, kita solat tu, kita solat ni belum tentu khusyuknya. Walau wajib solat, kita solat lah, tak tahu khusyuk tu masa bila. Masa berdiri, masa rakaat, masa sujud, masa bila khusyuk tu. Sukar nak khusyuk semasa solat. Dapat sikit dapatlah. Tapi sedekah ni sekali bagi, pap bagi. Ada transfer. Sedekah ni amalan yang walau nampak simple, tetapi kalau kita kena pada tempatnya, tiba-tiba kena malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan ni, masya-Allah tabarakallah, sangat lebih. Ni kelebihan Ramadan yang perlu kita faham. Juga disebut pada kita dalam ayat yang awal saya baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu sebelum kamu diwajibkan, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka segala amal-amal yang kita buat ni, tujuan target kita nak apa? Nak takwa. Berdasarkan hadis muttafaqun alaihi disebut, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan. Berpuasa ni apa? Yang saya sebut tadi, menahan diri daripada terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh, sampai terbenam matahari waktu maghrib. Waktu itu kita tahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini secara fiqahnya, hukum fiqahnya. Itu fiqah. Makan, minum, jima, macam-macam. Kemudian tahan sampai bila? Di siang hari saja, sampai waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, kena apa? Kena buka puasa. Bahasa Melayu ni sebut sedap, iftar kan, buka puasa. Sebenarnya iftar tu bukan sekadar buka puasa, batalkan puasa. Wajib kita batalkan puasa. Waktu masuk waktu maghrib, wajib batalkan puasa. Secepat yang boleh, masuk je waktu, tapi yakinlah. Jangan terlalu yakin kan awal pula. Belum masuk waktu maghrib dah buka puasa. Tapi dah yakin, segerakan berbuka puasa itu. Segerakan berbuka puasa, maksudnya batalkan puasa. Batalkan puasa ni macam-macam. Makan, minum, jima pun batal puasa. Apa pun, muntah dengan sengaja, tapi takkan nak buat macam tu kan. Yang sunat je lah, korma, minum air, itu kita. Tapi kena segerakan. Segerakan tu ada banyak kelebihan, banyak barakah, banyak kebaikan.
Ini tidak masyarakat kita ni bila masuk waktu buka puasa, apa yang kita buat? Degi doa panjang-panjang pula. Ini jadi hal juga. Tak dapat kelebihan, segerakan berbuka puasa. Ada doa yang ringkas lah. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Ngap terus kan, cepat aja. Kalau nak doa juga panjang-panjang, doa sebelum masuk waktu berbuka puasa. Sebab disebut dalam hadis yang mafhumnya apa diterima, diperkenan doa, salah satunya adalah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Itu doa yang mustajab. Maknanya kita sama ada ahli keluarga kita ataupun kalau berbuka puasa di masjid, di surau, kita dah menghadap makanan sebelum nak buka tu. 15 minit sebelum ke, doa sebanyak-banyak yang boleh kita doa. Minta apa yang kita boleh minta. Minta. Kalau boleh doa makan pun baca kat situ siap-siap. Masuk je waktu, bismillah, ngap terus makan. Ini dia. Dan makan sungguh-sungguh berbuka puasa itu. Makan bersungguh-sungguh. Buka puasa itu. Jangan kita kadang kita makan nak kejar nak sembahyang. Lain kalau ada setengah, kalau makanan tak dihidang, ni caranya lah. Kalau makanan tak dihidang kuih, korma. Kita makan kuih, makan korma, kita sama-sama solat maghrib, kemudian lepas tu baru kita makan. Tetapi kalau macam makanan dah dihidang depan mata kita, depan meja, maka kita kena makan yang boleh mengenyangkan lah. Maknanya makan yang puas untuk kita makan. Jangan pula kita tengah makan, belum puas makan, kita dah fikir nak mendirikan solat maghrib. Nabi kata apa? Makanlah. Bila makanan telah dihidang, makanlah, selesaikan hajatmu walaupun telah didirikan solat. Maksudnya macam mana? Maksudnya orang dah solat ni, dah bangun solat, kita makan tak selesai. Macam mana? Kambing depan mata. Ada jenis grup kaki kambing, dia payah. Dia kalau tengok kambing dengap, kalau tengok kambing dengap. Kebetulan dia 4 orang minat kambing betul. Yang lain ni tak minat. Contohlah. Tapi mustahil lah tak minat. Contoh, yang lain tak minat sangat kambing. Suka makan daging, suka makan ikan. Jadi dia dah puas lah solat maghrib. Yang kita ni kaki kambing, makan tak puas lagi. Orang dah solat. Maka pada masa tu kita selesaikan hajat kita tu. Makan betul-betul, kemudian kita dirikanlah solat maghrib berjemaah bersama kaki-kaki kambing itu. Itu je. Ya. Yang jadi lambat tu bukan pasal dia makan daging tu. Dia sama makan berbual. Ya. Kecuali kalau sampai waktu dah nak kehabisan itulah. Maknanya kita ada peruntukan waktu sembahyang lah. Selagi ada waktu sembahyang, selagi tu ada peluang untuk kita habis makan. Makan tak adalah sampai 2 jam itu. Jangan makan 2 jam pula. Makan sekitar 15 minit tu okeylah. 15 minit lebih sikit ke. Janji jangan sampai luput waktu jadi haram pula. Ini yang mesti kita faham betul-betul. Jadi bila kita dikatakan barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan secara fiqahnya, bukan sekadar secara fiqahnya, tadi yang saya sebut, mestilah imanan, dalam keadaan sepenuh iman. Sepenuh iman. Sepenuh iman ni menurut Syekh Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang dimaksudkan dengan iman itu adalah yang membenarkan janji Allah, balasan Allah, percaya ada balasan Allah. Ini imannya. Dia percaya ini kewajipan yang Allah Ta'ala perintah padanya, ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman, ini tauhid. Wahtisaban, menurut Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga yang dimaksudkan wahtisaban, ihtisaban itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu tasawuf.
Fiqahnya man shoma Ramadhan, barang siapa berpuasa Ramadan, itu fiqah. Imanan, tauhid. Wahtisaban, ikhlas kerana Allah, itu tasawuf. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nescaya diampunkan dosanya apa yang terdahulu. Daripada dosanya Allah Ta'ala ampunkan dia mesti. Kena dengan syarat-syarat dia. Pertama, iman. Tujuan kita melakukan apa saja, terutama amal yang wajib, nak capai apa yang dipanggil dengan takwa. Sebagaimana firman-Nya juga, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu sebagaimana umat terdahulu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi segala amal yang kita buat, solat, puasa, zakat, haji, semuanya, tutup aurat, apa saja, berbuat baik kepada ibu bapa, tujuannya nak capai apa yang dipanggil dengan namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita katakan nak capai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada prinsip yang kita sebut. Secara fiqahnya, hukum ahkamnya betul. Secara imannya, akidahnya betul. Secara tasawufnya, ikhlasnya juga betul. Maka kita layak untuk mencapai apa yang dipanggil dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita solat, kita puasa, sebab apa? Kalau solat dari sudut hikmah dia lah. Dari sudut aliran darah. Berjalan orang, berdiri, rokok, dia sujud. Dia bagus untuk tubuh lah. Seolah-olah macam senaman lah 5 kali sehari semalam. Itu yang wajib. Belum ditambah dengan amal-amal yang sunat. Dan orang yang solat ni nampak di dahi tandanya orang yang solat. Menampakkan orang itu orang Islam. Bila orang yang solat ni, tanda orang itu Islam, solatnya. Tiang agama. Maka orang Islam ni kita tengok muka, kita tahu ni muka orang Islam. Itu kerana tanda dia orang yang solat itu dia. Maka kita tengok solat ada hikmahnya. Begitu juga puasa. Ada orang dia rajin puasa, tak Ramadan pun dia puasa juga. Tanya sebab apa puasa? Sebab nak kurus. Kita tak nafi puasa itu ada hikmahnya, kesehatannya. Ialah bila kita ni waktu kita tidak berpuasa yang lama, tempoh yang lama, jenis orang tak rajin puasa lah. Macam mana nak puasa, duduk muar ni, paginya sate, tengah hari sate, petang sate, malam sate juga. Macam mana nak puasa, mi bandungnya, asam pedasnya macam-macam. Jadi perut dia ni, sistem penghadamannya ni tak rehat. Dia bekerja je. Datang lagi, dia nak urus kerja tu. Jadi bila kita puasa dalam bulan Ramadan, kita bagi sistem penghadaman kita tu rehat. Kita tak nafi, ini dari sudut kesihatan. Bahkan orang yang sakit nak operate, doktor suruh puasa. Bahkan hari ni ada agama-agama macam agama Hindu, dia ada amalan puasa dia. Puasa nazar. Selagi tak tengok muka suami, tak buka puasa. Gitulah. Ada amalan-amalan puasa tu. Kita tak nafi. Dari sudut kesihatan pun banyak hikmah tersirat dalam perkara puasa itu. Tetapi itu cuma nilai tambah kita. Nilai tambah iman kita. Perkara yang paling utama, puasa. Kenapa kewajipan Allah? Kerana iman yang ada di dalam hati kita. Ini penting. Kita puasa tu sebab apa? Iman. Kita solat tu sebab apa? Iman. Itu sangat penting. Itu perkara yang sangat mahal. Itu hakikat kepada apa yang dikata dengan puasa itu. Maka bila disebut bulan Ramadan, kita panggil bulan puasa. Puasa siang hari, malam apa pula? Malam pesta makan ke? Lepas buka puasa moreh. Lepas tu nanti tengah malam jumpa member nak ngeteh pula. Kemudian sahur lagi. Malam pesta makan ke? Siang sibuk nak puasa, malam pesta makan. Bulan Ramadan walau dipanggil bulan puasa,
Tetapi Ramadan itu bukan hari siang saja. Ramadan juga mempunyai hari malam, yang malam yang disebut dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabrani, inna lillahi inda kulli fitr utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya bagi Allah, milik Allah dari tiap-tiap yang berbuka itu di malam hari, bebas daripada api neraka Allah. Itu berjalan tiap-tiap malam. Disebut juga dalam riwayat At-Tirmizi, wa yunadi munadiyan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Dan ada suara yang menyeru di malam hari. Setiap malam hari, tiap-tiap malam hari ada suara yang menyeru, wahai yang mencari kebaikan, marilah. Wahai yang mencari kejahatan, keburukan, berambuslah. Tiap-tiap malam. Maka malam itu ada ajakan-ajakan kepada apa yang dipanggil nak membebaskan diri kita daripada api neraka Allah. Jalan maghfirah, keampunan Allah. Jalan rahmat. Maka waktu malam juga kita tak nafi bahawa Nabi SAW tiap-tiap malam Ramadan bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam Nabi bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Maknanya belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril. Maknanya kalau kata bulan Ramadan, semuanya amalan utama. Menuntut ilmu paling utama di dalam bulan Ramadan. Sepatutnya dalam bulan Ramadan rancak dengan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah kita menyaksikan pada hari ini kita melaksanakan program seperti program Tazkirah Asar ini. Dilaksana juga majlis-majlis ilmu. Kerana itu paling utama dalam bulan Ramadan. Jihadnya dalam bulan Ramadan. Amalnya dalam bulan Ramadan. Semua kelebihan-kelebihan itu sangat banyak dalam bulan Ramadan untuk kita ambil kelebihan. Jadi saya rasa cukup setakat itu pada petang ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan di antara doa yang mustajab, doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtamat ala mahabbatik wal taqan ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika. Fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha wa'di muddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jami'lit tawakkuli alayka wa ahya bima'rifatik wa min al-shahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an ahlina wa 'anil muslimin wa an dzurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walijmil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni yang ada tahu.